Doktor nak tanya soalan boleh? Okey. Silakan. Streaming tu sebenarnya kegunaan dia macam mana ya? Macam biasa yang biasa buat kalau untuk lecture pun kita buat recorded lecture. Dan kalau untuk masuk dalam online courses pun kita buat macam recorded. Jadi streaming ni kat mana kita boleh guna dia? Streaming ni biasa tengok orang buat FB live ataupun YouTube live. Biasa tengok. Biasa. Biasanya kalau orang yang apa ni orang yang tak biasa live menggunakan precision yang advance sikit, dia akan guna kamera dia je. Maksudnya dia guna smartphone dia, lepas tu dia pergi ke contohnya dia pergi ke Facebook, lepas tu dia go live Dia tekan live tu, lepas tu dia punya input kepada video yang dia share kepada umum tu hanyalah daripada kamera smartphone dia. Faham tak? Okey. Okey, sekarang ni OBS ni adalah untuk control benda tu. Control input yang kita bagi kepada Facebook untuk kita broadcast kepada audience. Instead of guna kita punya kamera sahaja, kita boleh share anything. Faham tak? Okey. Jadi OBS ni salah satu software lah yang biasa orang guna lah. Okey. Tapi yang tu kita mungkin bincang lepas ni kot streaming. Saya takut tak sempat petang ni. Kita fokus kepada recording dulu Kita fokus pada recording. Okey, sebagaimana saya sebut tadi, kita ada dua function utama lah. Streaming dengan recording kan. Jadi petang ni kita fokus pada recording. Cuma sebelum tu saya nak explain tentang interface OBS dulu. Dekat atas ni dia ada main menu. Okey. Dekat sebelah kiri adalah preview. Dekat atas ni nampak tak? Dia punya tulisan ni preview. Dekat sebelah kanan adalah program. Apa beza preview dengan program? Okey. Program ni, preview dulu. Preview ni adalah untuk kita sebagai orang yang kontrol OBS ni untuk tengok apa yang kita dah set. Contohnya saya set kamera saya dekat sebelah kiri ni. Saya namakan dia kamera nak tanya, kita dah start hands on ke? Sebab macam mana nak buat ada dua apa benda tu? Preview dengan program tu saya punya. Mungkin you all yang tak setting lagi dekat sini. Studio mode ni. Dekat studio mode ni dia akan ada dua lah. Kita boleh buat dua. Buat sekarang ke nanti? Macam mana? Sekarang ni kita hands on buat ke ataupun nanti tengok dulu ni? Dia tak buat. Yang ni nanti dulu saya explain dia punya interface ni. Okey. Okey, saya explain interface ni. Okey, preview ni maksudnya kita nak preview apa yang kita setting. Okey. Okey, sekejap Okey, ni kamera saya ni. Yang ni adalah preview, maksudnya kita nak tengok apa yang kita setting. Tapi yang sebelah kanan ni, program ni, nampak tak program ni, ditulis ni program. Maksudnya apa yang kita share. Kalau dalam konteks streaming, maksudnya kita live, yang ni orang akan nampak lah dekat sebelah kanan ni. Audience kita akan nampak dekat kita punya Facebook ataupun YouTube live. Okay. Tapi dekat sebelah kiri ni tak nampak lah. Kita buat apa-apa pun memang dia takkan nampak lah. Okay. Recording pun sama juga. Yang sebelah kanan ni adalah yang akan direkod. Anything yang appear dekat sebelah kanan ni dia akan record. Bila kita start recording, anything yang keluar dekat program, dekat sebelah kanan ni dia akan automatic record. Okay, clear? Macam mana kita nak transfer daripada kiri ke kanan, dia ada button dekat tengah ni. Okay, dia ada transition. Contohnya saya nak transfer saya punya screen screen ke berapa ni? Screen yang kedua. Okey, saya tekan je, saya select, saya tekan dekat sini. Dan saya tekan transition, dia akan pergi ke sebelah kanan. Dia akan swap. Okey, yang kamera tadi dia akan pergi ke kiri, preview. Yang kita select tadi dia akan masuk ke sebelah kanan lah dari program. Kalau kita tengah record ni dia akan keluar, dia akan rakamlah recording ni. Okey, saya punya screen ni. Okey, so far clear ke? Kena faham benda ni. Kalau tak faham benda ni nanti dia akan confuse. Dia akan pening nanti.
Any Kalau question? tak keluar gambar macam mana Dr. Ah? Kosong je ni. Nanti. Ya. Nanti yang tu memang tak keluar gambar lagi, kerana kosong. Saya sebenarnya saya tak boleh delete ni. Bukan tak boleh delete, saya sengaja tak delete. Sebab saya dah setting macam-macam dah dekat sini. Saya takut bila delete nanti susah untuk saya setting balik. Okay, you all punya software OBS akan kosong dekat scene ni. Dekat source pun kosong. Dekat sini mungkin ada mic out ni dengan mungkin desktop audio sahaja. Itu mungkin mula-mula dah sebab kita tak masukkan lagi. Okey, sekarang ni kita nak bincang berkenaan dengan scene. Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi kan, TV3 tadi dia ada banyak scene kan. Scene rakaman dia punya pembaca berita iaitu main kamera. Okey, dekat studio dia. Dia ada scene yang montage. Okey, dia masukkan montage. Ada scene recorded video. Macam tadi kan recorded video tadi. Mana? Ni kan. Ni recorded video ni. Bukan live ni. Cuma ada satu scene lagi saya nak tunjuk scene sekejap. Ni. Okey. Nampak tak? Yang ni scene yang ke berapa tadi? Maksudnya ni scene lain lah. Yang ni scene lain, bila dia nak project scene ni, dia akan klik lah transition tadi masuk ke program ni. Tapi of course lah TV3 dia tak guna lah OBS, dia guna lagi software yang lagi advance lah. Tapi dia punya prinsipnya sama lah, lebih kurang sama. Jadi bila kita prepare scene, itulah maksudnya kita kena faham scene. Sebab ramai yang confuse, apa maksud scene, apa maksud sources Jadi scene tu, itu maksudnya kita kena reflect balik apa yang TV3 buat tadi. Okey, daripada situ barulah kita boleh faham apa maksud dia dan kita cuba untuk apply benda yang sama Okey. Jadi sekarang ni tuan-tuan semua mungkin tak boleh guna function ni. Sebabnya kamera you all semua mungkin digunakan dalam Webex. Okey, saya dekat rumah saya sekarang ni ada 2 kamera. Jadi satu kamera untuk Webex, satu lagi kamera untuk saya demonstrate OBS ni kan. Jadi okey, interface dulu Jadi scene dekat sebelah kiri ni, kiri bawah. Lepas tu sources ni maksudnya source yang ada dalam setiap scene ni. Apa maksud sources ni? Source ni maksudnya any element ni. Contohnya sekejap saya tunjuk contoh dia. Sekejap. Saya tunjuk contoh ni, contoh kenapa tak keluar ni sekejap. Okey. Nampak tak? Dekat atas ni dekat atas ni, yang ni dia panggil sources ni. Satu sources dalam bentuk kamera untuk scene ni, untuk scene kamera 2 ni sebenarnya kita boleh namakan ni scene ni. Untuk scene kamera 2 F6 ni saya ada sources dia dalam bentuk kamera, dalam bentuk Fantex ni, kamera ni. And then yang kedua ada logo. Lepas tu saya punya YouTube Creative Academy. Okey. Lepas tu mungkin saya nak masukkan text scroll punya text dekat bawah ni ada scroll punya text. Yang ni juga adalah source. Yang mana semua ni adalah dalam scene yang pertama. Scene pertama scene ni. Okay. Jadi kita boleh masuk semua source dekat sini. Yang mana source ni sebenarnya dedicated untuk kamera yang kedua ni. Okey, kamera yang pertama tak boleh guna sebabnya saya guna untuk Webex. Saya guna untuk Webex. Okay, so untuk yang kedua macam ni, bila kita klik dekat sini, dia automatik dia akan keluar senarai source yang ada bawah scene ni. Bila kita klik scene satu, kamera satu, dia akan keluar semua sources bawah scene satu ni, scene kamera satu ni. Okey.
Lepas tu dekat sources ni kita boleh masukkan, nanti kita akan bincang macam mana kita nak masukkan sources ni. Lepas tu dia ada button lah untuk kita display ataupun kita hide benda tu. Okay, mata ni. Lepas tu kita boleh lock dengan cara lock ni. Bila kita lock ni kita tak boleh nak delete, tak boleh nak edit lah kedudukan dia dekat scene. Okey, seterusnya mixer, audio mixer, nanti kita bincang nanti macam mana nak masukkan. Audio mixture ni maksudnya dari segi input audio, input sound ni, input sound. Jadi sound ni dia ada banyak input lah, contohnya daripada kamera, daripada mikrofon kita kan. Macam saya sekarang ni, mikrofon Rode anti USB saya yang ni, yang main punya ni. Bila saya bercakap tu dia ada hijau yang keluar. Dia ada dia punya level je kan. Kalau kita ada video contohnya video sekejap nak ambil contoh video mana bila kita pasang video dia akan keluar juga dekat audio mixer ni, dia akan dedicated untuk video tersebut. Dia akan keluar lah hijau-hijau. Bila kita klik scene tersebut dia akan automatik keluar dekat audio mixer. Okey, yang seterusnya adalah control ni. Dekat bawah sebelah kanan ini control ni yang kita control everything ni. Untuk kita start streaming, nak stop streaming dekat sini, start recording ataupun stop recording dekat sini juga. Okay, start virtual camera untuk kita share dekat Webex ataupun Zoom. Studio mode untuk kita ni lah. Studio mode tak ada apa pun sebenarnya. Okay, dan seterusnya yang banyak kita kena mahir adalah dari segi setting. Dekat setting ni dia ada macam-macam setting. Nanti mungkin kita akan go through satu-satu lah kalau sempat. Hello. Okay. Ada orang nak tanya ke? Okay, boleh kita proceed Dr. Nick? Sila. Okay, so sekarang ni dekat you all punya OBS, kita masukkan satu scene ni. Of course you all punya OBS kosong lah dekat sini. So klik saja dekat button yang simbol plus ni. Tambah dekat sini. So dia akan tanya lah, add scene, please enter the name of the scene. Contohnya saya nak masukkan scene 1. Dia tak boleh overlap, dia kena ada satu nama je untuk setiap scene dengan sources. Kalau dia overlap dia akan bagi warning lah. Okay, contohnya scene 1 saya dah buat. Perhatikan dekat sources ni kosong lagi. That's why dia kosong. Siapa tanya tadi? Paling tu dia tanya. Dr. Intan kan? Kosong lagi sebabnya memang kosong lah. Sebab kita tak masukkan apa-apa lagi. Scene 1 kan. Jadi bila kita create scene 1, dekat sources ni tekan plus juga. Okey. Kalau kita nak tambah kamera, tekan kamera. Ni video capture device dipanggil. Okey, untuk mula-mula ni kita tambah ni dulu. Kita tambah image. Kita tambah dalam bentuk image. So klik image. Okey, klik image, contohnya kita kata image 1 Image 1. Lepas tu klik OK. And then dia tanya kita, image ni nak cari dekat mana? So kita kata kita nak browse lah tempat yang kita sediakan folder tu yang saya suruh you all cari tu kan. So saya simpan dekat desktop, OBS sources. Okay, katakanlah saya nak masuk gambar durian ni. Okay. Dia akan keluar lah gambar durian. Klik OK. Cuma dekat sini dia tak fix. Kita boleh control lah dia punya size ni. Ataupun cara mudah dia right click je dekat image, right click and then transform fit to screen. Dia akan fit pada screen kita lah. Okay. Boleh. Maksudnya scene 1 kita nak share dalam bentuk image. Okay. Kalau kita nak share dalam bentuk video, katakanlah kita nak letak video dekat sini. Okay, video kecil dekat sini. So mungkin kita tambah and then video capture device. Nanti kita mungkin go through satu-satu ni. Cuma untuk kali ni saya nak demonstrate video capture device. Sekarang ni saya nak add saya punya Fantac punya kamera.
Okay, sebenarnya bolehlah kita tambah je create new ataupun saya dah ada dah yang saya dah guna dalam scene yang lain iaitu kamera Fantab ni. Saya klik je lah Fantab, klik OK. So dia akan keluar kamera ni, cuma saya nak buat kecilkan kamera ni, saya drag. Al, yang video tu dalam scene 1 ke Al? Video yelah, Proses ke scene? kita nak setting Al untuk buat sini. scene 2. Macam mana? Yang video tu Al buat scene 1 ke buat scene 2? Video. Scene 1. Kita masih lagi scene 1. Masih scene 1. Katakan Baik. Bila kita klik dekat sini, so anything yang keluar dekat sources ni adalah kepunyaan scene ni. Scene yang kita klik tu. Jadi Okey, video scene yang yang kami buat tu dah kena upload sekarang ke macam mana? Belum lagi, video tu kita tak masuk lagi. Baik. Sekarang ni kita guna image dengan kamera. Cuma you all tak boleh guna kamera sekarang Ada ni. soalan. Ya. Image tu yang di-upload nampak separuh. Nampak separuh? Okey, kalau nampak separuh, dia nampak macam ni ke? Nampak macam ni ke? Gambar tu terlalu besar, nampak 1/4 gambar je. Right click. Lepas tu transform. Right click dekat gambar tu. Okay. Transform. And then fit to screen. Thank you. Boleh? Dr. Al nak tanya lagi. Ha. Kenapa kita memang kena namakan, katalah ni contoh gambar buah durian. Kenapa kita tak boleh namakan dia buah durian? Kenapa kena tulis scene 1? Dia ada syarat dia ke? Maksudnya tak boleh kena tulis scene 1 sahaja untuk gambar ni. Tak semestinya macam ni. Scene ni kita kena namakan supaya kita tahu. Sebenarnya saya tak pernah guna scene 1, scene 2 ni. Ni nak demo je. Contohnya kita buat scene tu untuk kamera utama, okay, macam TV3 tadi. Kamera utama, okey. Macam mana untuk durian ni saya delete dulu. Kita buat macam TV3 tadi maksudnya untuk scene yang pertama, pembaca berita tadi, kita nak buat video dalam bentuk video macam ni. Boleh? Yang tu maksudnya kita boleh rename kat sini, right click, rename, kita kata kamera utama. Kamera utama. Maksudnya kita tahulah bila kita klik kamera utama dia akan keluar dalam bentuk kamera. Okey. Untuk scene yang kedua pula, mungkin scene yang kedua ni, sekejap saya delete yang ni dulu. Untuk scene yang kedua, kita kata kita nak masukkan video siapa sebut tadi pasal video. Yang ni kita nak masukkan video, contohnya bolehlah rename video durian. Okay. Video durian. Okey, bila kita klik dekat sini kosong, sources dia kosong. Tapi kamera utama dah ada sources dah dalam bentuk Fantab, dalam bentuk kamera video kamera kita. Tapi dalam scene video durian ni kosong lagi. So sekarang ni kita nak masukkan video durian. Saya klik dekat simbol tambah ni. And then saya klik media source. And then yang ni boleh namakan. Kalau kita nak by default pun tak apa juga. Tapi untuk elak kekeliruan, kita tambah je video durian. Tapi tak boleh sama nama dengan scene. Tengok kalau saya type exactly the same, dia akan bagi warning. The name is already in use. So mungkin kita boleh tambahlah video durian 1. Okay. So sekarang ni dia tanya video mana yang kita nak display dekat scene video durian ni. Kita browse and then katakanlah saya nak ambil video ni. Okay, saya select and then click open. And then dia ada option dekat sini. Dia ada sama ada nak buat loop ke dan sebagainya. You all kena explore lah kat sini. Okay. Tekan OK. Alright, kita tunjuk contoh ni. Apa yang berlaku. Nampak tak dia punya video tu? Ni display. Cuma dia punya sekejap. Okay kan? Yang ni sebab dia tak fit pada screen, right click macam tadi juga, transform fit to screen. Okay. Maksudnya yang ni video utama, berarti dekat sebelah kiri ni video utama,
and then video durian. Okay, video utama, video durian. Yang ni kalau kita imagine yang ni kamera utama yang ambil gambar apa ni pembaca berita tadi. Yang ni mungkin dalam bentuk montaj tadi. Okay. Yang ketiga mungkin saya nak buat satu scene. Yang ni mungkin advance sikit tapi nak demonstrate lah, nak demonstrate macam mana kita boleh guna sebagai apa ni salah satu scene lah. Contohnya saya kata scene wartawan lapangan. Okey, saya klik okey. Sekarang ni sources untuk scene wartawan lapangan kosong lagi. Okey, lepas tu kita klik tambah. Sekarang ni saya nak tambah wartawan Dr. Nick Boleh Dr. Nick sedia ke? Okey. Okey. So sekarang ni saya nak tambah browser. Saya nak live dengan Dr. Nick dekat rumah dia sebagai wartawan yang membuat laporan berkenaan dengan durian ni. Wartawan 1. Okey, so sekarang ni dia tanya URL kita yang kita nak guna. Sekarang ni saya nak guna mungkin yang ni advance sikit lah. Tapi tak apa, saya nak demonstrate je. Sekejap. Guna link tadi ke? Tak, saya akan klik link baru Dr. Nick. Okey. Sekejap So saya akan create, yang ni saya akan bagi ke Dr. Nick. Yang ni mungkin advance sikit lah. Sekejap Saya nak demonstrate macam mana scene dia tu je. Dr. Nick dapat tak? Start lah. Sekarang ni Dr. Nick saya bagi link yang ni, guest invite link. Saya dekat OBS saya akan copy OBS browser source link ni. Tekan copy and then saya akan pergi ke OBS balik. Saya akan paste dekat sini source dia. Okey, saya akan klik okey. Dr. Nick okey dah? Okey, so gambar Dr. Nick dah masuk kat sini. Saya akan buat full screen juga. Transform fit to screen. Okay, just imagine yang ni wartawan dekat lapangan tadi Okay, yang ni video durian. Kamera utama. Okay, video durian. Kamera utama, wartawan dekat lapangan. Okay. Boleh Dr. Nick Terima kasih Dr. Al-Arifin ya. Okay, dia jadi gemar sebabnya dia kena setting dekat audio mixture jugalah nanti. Tak apa, kita nak demonstrate yang ni mungkin advance sikit setting ni. Sekarang ni kita nak demonstrate untuk recording dulu Untuk recording nanti insyaAllah kita akan bincang satu persatu dia punya option ni selepas ini lah. Cuma saya nak demonstrate macam mana kita nak record sampai habis sampai siap satu video So kita dah ada 3 scene ni. Kita ada 3 scene. Kita nak record. Perhatikan dekat bawah sebelah kanan ini. Dekat bawah sebelah kanan ini dia ada button start recording. So bila kita tekan start recording, dia akan automatic record lah. Dia akan start record and then kita control dekat atas ni apa yang kita nak share dengan kita punya audience ni. Okay, so sekarang ni saya mungkin boleh mention yang saya sekarang guna telefon. Bukan guna laptop. Betul. Dr. Nick dekat rumah sekarang ni guna laptop. Guna telefon. Untuk tujuan OBSR ni phone. Source dia phone sajalah, bukan laptop. Cuma kalau you all perasan sekarang Dr. Nick dia ada loop sikit Dia punya voice tu dia loop sebabnya Dr. Nick guna 2 device, webback dengan ni kan. Lepas tu dia ada lah control apa ni, kita kena control dia punya sound dekat audio mixture dan sebagainya lah. Yang tu mungkin advance sikit lah. Ni contoh saja, mungkin kita nak start record. Okay, saya buat santai So untuk nak start record dekat control ni tekan start record dan untuk stop record juga dekat sini akan keluar stop recording. Okay, kita nak start. Perhatikan apa yang berlaku dekat program ni. Dekat program ni
Dan perhatikan juga apa yang berlaku dekat preview ni. So nanti dia akan rekod dekat program ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video kali ini kita nak bincang berkenaan dengan sesuatu yang sedang viral sekarang ni, iaitu berkenaan dengan durian musangking. Okey, so basically musangking ni adalah satu buah yang dipanggil sebagai raja buah dan menjadi satu kegemaran lah kepada rakyat Malaysia, dan sekarang ni dah tersebar ke serata dunia tentang kelazatan buah durian ini. So bersama saya sekarang ni adalah wartawan Dr. Nick di talian. So mungkin saya nak minta komen daripada Dr. Nick berkenaan dengan durian ini. Silakan Dr. Nick. Terima kasih saudara Al-Arifin. Saya baru saja pulang dari Pekan Raub ya, di mana musangking amat terkenal di sini, dan saya dapati tiada satu pun dijual sekarang dan kerajaan telah menebang semua pokok-pokok musangking. Sekian dari saya. Okey, terima kasih Dr. Nick. So itu saja laporan kita berkenaan dengan durian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. So perhatikan tuan-tuan semua. Dekat sini tadi kan asalnya dia start recording. Bila kita tekan start recording, dia akan ada stop recording kan. So bila kita start recording, dia akan ada count, dia ada timer dekat sini berapa minit. Okay. Kalau kita live, dia ada timer juga untuk live lah. Dekat sini. Okay. Isunya dekat mana dia simpan kita punya video. Dia bergantung kepada setting komputer masing-masing. Setting OBS masing-masing lah. So dekat setting ni. Al, apa suara slow Al? Makin lama makin slow lah. Suara slow? Okey je. Mungkin Dr. Nick, sekejaplah saya kena. Hello? Dengar. Sekejap, saya kena delete ni kok. Sekejap. Mungkin sos. Assalamualaikum. Dr. Al nak tanya, yang kalau kita nak masukkan video tu, dia kena tekan source tu bahagian apa Video capture device ke? Untuk masukkan scene, tekan plus ni, simbol plus dekat kiri bawah. Scene, resource, source tu, apa? Source pun sama juga, dia ada plus ni, plus simbol. Tahu, tapi bila kita nak masukkan tu tadi masuk yang still image tu image. Kalau video ni nak tekan mana? Sekejap. Contohnya video tadi kan, durian ni. Dekat sini. Okey. Make sure kita pilih scene yang betul lah. Scene yang kita nak masukkan video. Kita tekan scene lain. Okay. Dekat sini, klik tambah. And then pergi ke media source. Media source. Okay. Media source. Lepas tu kita kena namakan dia, lepas tu cari dekat mana video tu. Okay. So isu berkenaan dengan video tu dia save dekat mana? Dia bergantung kepada OBS masing-masing. By default biasanya dia akan save dekat video. Okey, folder video komputer kita. Okey, kalau nak tahu exactly dekat mana, klik setting. Dekat kanan bawah ni klik setting, and then perhatikan ada option untuk output. Okey, klik output, and then ada tab dekat sini streaming recording audio replay buffer ni. Klik recording. Dekat sini dia ada recording path ni. Okey, so sekarang ni video saya di save dekat apa ni video lah. So kalau nak cari video yang saya record tadi, saya klik, saya buka saya punya folder. Okey, lepas tu dekat my video mana? Video mana? Video. Okey, ni video ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. InsyaAllah dalam video kali ini kita nak bincang berkenaan dengan sesuatu yang sedang viral sekarang ini, iaitu berkenaan dengan durian musangking. Okay, so basically musangking ni adalah dipanggil sebagai raja buah. Yang ni kita kena be aware bila kita masukkan video, kalau video tu ada sound, dia akan detect sound tu, kemungkinan kita tak dengar. Sebenarnya kita boleh setting supaya sound tu mute dan sebagainya. Nanti kita tengok dari segi setting untuk sound. Jadi bersama saya sekarang di sini adalah wartawan. Jadi
Kita lihat. So, mungkin saya nak Al, kenapa video kita masukkan tak keluar, Al? Al. Ya, Kita upload video tu tak keluar. upload video. Saya rasa dia ada restart playback dengan show nothing tu kena untick tu. Yang saya mula-mula pun macam tak keluar juga. Bila video tak keluar sebabnya macam ni, sebabnya video tu dia start tu dengan hitam tu. So apa yang kena buat? Kena tekan something kat sini. Kat mana? Dekat sini sekejap. Dia keluar hitam macam ni kan? Betul. Sebab video ni memang dia start dengan hitam, so kita tak tahu dia punya border dekat mana. So apa yang kita kena buat? Klik video ni. Klik And video. then klik play dekat sini. Ada button play. Keluar dah? Tak keluar jugalah. Tak keluar Dia ada juga. auto setting tu. Kena pergi untick dekat restart dengan show nothing tu. Restart playback. Dia ada satu, dia ada auto setting. Saya punya laptop lah, saya tak tahu laptop orang lain. Tapi bila saya untick dekat restart dengan show nothing dengan playback ends tu baru dia keluar. Dekat mana cursor tu? Kat mana? Dekat sini kan? Okey. Double klik dekat video ni. Double klik dekat video. Okey. Nanti dia akan ada keluar dia punya option dekat sini. So mungkin Betul. boleh klik around dekat sini lah. So antik ya? Kat sini. So buang semua ya? Betul. Boleh Al, buat Al, Al nak tanya Al. Ya. Gambar durian Al letak tu image ke video? Video ini, yang ni video. Tengok Oh, saya sebab tu tadi dia bergerak sebab dia image dalam video. Cuma be careful, nampak tak? Video ni dia ada sound dia tapi kita tak dengar. Kalau tak percaya tengok dekat sini, dekat audio mixture ni, kat bawah ni. Tekan bawah. Nampak? Sebenarnya dia ada sound tu. Dia hijau bergerak-gerak tu, level. Tapi kita tak dengar. Sebenarnya kita boleh monitor dekat sini lah. Dia punya kita guna dekat audio mixture. Setting ni pergi ke advanced audio properties and then kita boleh monitor ni. Contohnya video durian ni kita nak monitor. So kita monitor output ni. Ya, apa tak dengar juga. Dia sepatutnya dengar ni. Tak dengar. Tak apalah, yang ni mungkin boleh explore nantilah. Boleh explore nanti. Ya. Assalamualaikum. Ya, saya punya video keluar terbalik. Buat apa? Original punya okey, tapi bila saya buka yang dalam OBS ni dia terbalik. Kepala di bawah. Betul. Sama dengan saya, melentang. Okey. Boleh transform lah, rotate lagi degree ke. Ni right click dekat video and then klik transform. Dia ada macam-macam option dekat sini. Kita nak rotate ke, kita nak flip ke, boleh. Boleh tak? Okey, dah. Thank you. Kan? Suara dia tu yang tak keluar Al jadinya. Sebenarnya dia keluar. Dia cache. Bila kita record memang dia akan masuk suara tu. Tapi saya pun boleh juga saya boleh dengar. Bila saya ni sepatutnya biasanya saya recording, saya tunjuk video, saya akan dengar, saya boleh setting dia punya sound tu. Pasti kenapa tak boleh dengar pula ini. Lihat juga. Okey. Okeylah, kita cover ni. Kita ada setengah jam lagi. Kita ada jam lagi kan. Okey, dekat sini ada button plus kan? Yang ni untuk sources, bagaimana kita bincang tadi. Kita dah cover sources untuk image. Okay. Dan juga media source.
Selain daripada tu sebenarnya banyak option lain lagi. Okay. Audio input capture, audio output capture. Okay, yang ni maksudnya kita nak capture daripada kita nak capture sound daripada mikrofon. Okay, katakanlah kita ada macam dekat rumah saya sekarang ni, saya ada 2 mikrofon yang berbeza. Jadi saya boleh pilih lah mikrofon mana saya nak masukkan. Kalau audio output capture ni kita ambil daripada speaker. Maksudnya sound tu daripada speaker. Sound tu maksudnya daripada output lah. Daripada output, jadi kita nak masukkan sebagai source of kita punya scene. Okay, browser pula. Browser ni maksudnya browser ni biasa digunakan untuk kita sebenarnya integrate. Contoh macam saya tadi kan, saya nak live dengan Dr. Nick tadi. So saya ada video saya ambil daripada OBS Ninja. Dan saya dapatkan link tersebut, URL tersebut saya masukkan dalam browser dia. Okay. And then seterusnya color source ni biasanya kita tak guna. Okay, color source ni contohnya kita nak buat black. Kadang-kadang kita bila kita live kan, kadang-kadang kita nak stop sekejap, kita tak nak display anything kepada kita punya audience. So kita boleh pilih color source lah. Kita nak stop sekejap kita punya ni kan, video. Okay, yang ni ramai orang confuse antara display capture dengan window capture. Okay, dekat bawah sekali kita ada window capture. Yang dekat atas ni display capture. Okay, display capture maksudnya screen yang kita ada. Kita nak share screen. Macam dekat rumah saya sekarang ni, saya ada 4 screen. 4 screen. Jadi sebagai contoh lah, contoh saya nak masukkan display capture. Okey. Katakanlah saya nak masuk screen display capture 1 kan. Saya klik OK. And then dia tanya, nak display capture mana kan? Nak apa ni, screen mana yang saya nak share kan? So saya boleh pilih dekat sini capture method automatic. And then display mana? Display ni maksudnya screen mana yang saya nak share. Saya nak masukkan dalam scene ni, contohnya saya nak pilih scene yang ni. Yang ni jadi confuse sebab dia jadi loop yang ni yang saya kata NDI tadi. Yang ni saya nak share screen 4 lah. Okey, screen 4 ni maksudnya screen yang berada di atas sebelah kanan atas saya ni. Okey, saya pun klik OK. Maksudnya anything yang saya buat dekat screen ni dia akan share lah. Contohnya kan? Sekejap. Contohnya saya nak saya nak pasang video ni. Jadi audiens saya akan nampak anything yang saya gerakkan cursor, saya tekan kat sini, saya tekan play dan sebagainya. Jadi saya punya audiens akan nampak lah. Sebab saya share screen keseluruhan sekali, semua sekali. Okey. Berbeza dengan mana tadi? Berbeza dengan satu lagi option iaitu window capture. Window capture ni dia hanya capture window sahaja. Apa maksud window? Maksudnya contohnya kalau kita ada Chrome, Google Chrome, dia akan share Google Chrome saja. Maksudnya kalau kita kecilkan Google Chrome tu, tak nampak kan? Ataupun kita contohnya kan? Contohnya kan? Saya masuk window capture 1 contohnya. So dia tanya window capture mana yang kita nak. Okay, saya kata dia akan ada option window kat sini. So option window ni bergantung kepada window yang kita tengah buka sekarang ni. So salah satu window yang saya buka adalah Chrome yang tadi, yang dekat screen 4 tadi. So, saya pilih yang tu, saya tekan OK. Okay, nampak dia macam sama je kan? Nampak sama je. Tapi sebenarnya yang ni display capture lain, sebab dia share screen. Anything yang saya buat dekat screen tu dia akan di-share. Tapi window capture ni dia hanya khusus untuk Chrome saja, Google Chrome saja. So kalau saya masukkan benda-benda lain dia takkan keluar dekat situ. Okay. Saya nak kata sikit je. Setiap benda yang kita buat ni kita letakkan dalam satu scene ke? So atau adakah satu scene tu boleh kita share 2-3 benda? Satu scene kita boleh share banyak benda sebenarnya. Okay, so maksudnya kalau kita ada scene satu, kita nak masuk media tambah dengan image dan benda tu boleh lah? Boleh. Okay, contoh kamera utama ni,
saya nak masukkan logo dekat sini, nak masukkan image. Okey, kan you all ada image masing-masing kan dalam bentuk logo. Okey, so kita klik image. Okey, katakanlah kita logo USM kan. Kita klik okey. Okey, ada dah. Logo USM 1. Okey, so kita browse image tersebut. Ni ada logo USM dalam bentuk PNG. Kita tekan okey. Klik okey. Nampak tak dekat sini ada image? Kan? Okey, yang ni masuk PNG. Kenapa kita guna PNG? Sebabnya format image PNG dia boleh transparent. Kalau JPEG dia tak boleh transparent. Macam ni kan, nampak tak? In between gambar harimau dan tulisan U ni pun ada transparent kat belakang tu kan? Kalau kita ambil daripada kalau kita ambil daripada internet kan dia memang opaque kan. Jadi macam mana kita dapat jadi transparent tu? Dekat internet dia ada beberapa jenis format image. Oh, jadi kita pilih daripada asal lagi dah lah. Kita pilih masa tu. I see. Kalau kita nak image transparent, kita kena cari yang PNG. Okay, thank you. Oh. Logo USM pun dekat internet ada juga yang bentuk JPEG. So JPEG walaupun kita nampak dekat image tu contohnya kosong, tapi sebenarnya dia akan save dalam bentuk warna putih. Kita akan nampaklah background putih. Sometimes okay. Tapi setengah-setengah logo kita nak dia transparent kan. Okay. Kalau saya nak masukkan 2-3 gambar, better kita buat scene lain ke atau satu scene saja? Macam mana? Contoh saya nak masukkan 3 kaping gambar kan? Better satu gambar satu scene ke ataupun 3 scene satu-satu gambar tu? Ya, depend kepada kita, preference kita masing-masing. Kalau kita nak buat scene ni sebagai satu gambar boleh. Tapi kita akan jadi banyaklah scene kat sini. Tapi saya punya style, saya akan kelompokkan dia. Contohnya saya nak buat, saya banyak terlibat dengan YouTube. Saya buat konten untuk YouTube. Jadi saya akan ada banyak thumbnail. Thumbnail kan, bila kita rekod video, saya tak nak buat recording banyak kali, tak nak buat editing. So apa yang saya buat, saya kumpulkan semua thumbnail dalam satu scene. Jadi saya tak boleh tunjuk. Ada satu thumbnail ni sebabnya ada benda secret dalam ni. Kalau saya klik thumbnail ni dia ada banyak thumbnail. Jadi thumbnail tu dalam bentuk image. Tapi sebenarnya saya tak tunjuk semua. Saya hanya tunjuk ni, saya hide semua. Okey, saya hide semua. Bila saya nak guna thumbnail tu baru saya buka mata dia. Boleh juga kalau kita nak buat satu scene, satu image boleh. Tapi nanti dia akan jadi pening, banyak sangat. Lebih baik kita kelompokkan image tu dalam tema yang sama. Lepas tu kita kontrol mata kat sini je. Okay, maksudnya macam logo USM ni. Kalau kita buka mata dia ni kan, so masa kita nak record tu, kita pilih yang buka mata tu, kita masuk je lah dia. Yang mana untuk that recording tu, kita pilih-pilih je lah kan. Kita pilih-pilih lah. Okey. Sekarang ni, macam ni kan. Macam saya punya recording ni banyak ni. Tapi saya banyak yang tutup. Contohnya saya punya tulisan ni, saya kadang-kadang saya tak nak tunjuk saya hide. Macam logo USM pun saya hide kadang-kadang kan. Ni macam ni, saya nak hide logo USM, saya hide. Jadi bila saya hide, saya transfer ke sebelah kanan, dia tak ada lah benda tu. Faham tak? Dia kena bermain-main juga benda ni. Sebab kalau kita cerita saja dia tak boleh sebenarnya. Dia kena try and error, dia kena biasakan diri juga lah. Okay. Macam ni kan. Dekat atas ni, logo USM. Sekejap. Mana tadi? Ni. Logo USM. Bila kita nak guna logo USM, kita klik lah. Kita tunjuk kan. Kalau kita nak hide, kita hide. And then kita transfer ke sebelah kanan. Jadi tak ada logo USM. Kalau nak tunjuk balik, kita buka. And then kita transfer ke sebelah kanan. Masuk balik dalam recording. Okey ke? Okey, seterusnya. Kalau ada apa-apa yang confuse, maklum sebab saya mungkin laju sikit.
tulisan bergerak yang di hide tu macam mana nak buat? Nanti. Dekat sini kita dah cover display capture dengan video capture tadi kan. Dia ada beza antara window dengan display. Kalau window ni contohnya kita pilih Chrome, dia hanya tunjuk Chrome saja walaupun kita letak image lain di atas Chrome tu dekat skrin kita, orang tak nampak. Sebab dia akan tunjuk window saja. Window Chrome yang kita pilih lah. Kalau display capture, anything yang kita share dekat skrin tu, orang akan nampak. Okay? Kita punya audience akan nampak kalau kita live stream. Kalau kita record, dia akan masuk dalam recording kita. Okay, game capture biasanya orang yang main game lah. Game ni dia akan integrate dengan gaming punya software. Mungkin tak sesuai untuk kita bincang lah. Okay, seterusnya image. Image dengan image slideshow dia ada beza. Image slideshow ni kita nak masukkan banyak image dalam satu scene. Okay. Slideshow ni macam ni lah, macam PowerPoint lah kan, dia tunjuk keseluruhan image tu. Lepas tu dia mungkin kita boleh setting dari segi masa dan sebagainya untuk dia keluar per minit, berapa saat satu image dan sebagainya, kita boleh setting kat sini lah. Okay. Seterusnya media source. Media source ni dalam bentuk video lah biasanya, bentuk video. Yang ni mungkin you all tak ada, NDI source. Yang ni sebabnya, yang ni saya setting suku, saya install asing. Yang scene pun kita jarang guna. Okay, basically scene ni dia akan compile balik scene yang sebelah kiri ni lah. Tapi biasanya tak guna sangat. Tapi ramai yang nak tahu mungkin dalam bentuk text. Text in bracket GDI plus. Text in bracket GDI plus. Okay, so mungkin kita nak masukkan contohnya dekat kamera utama ni, kita nak masukkan text. So klik tambah and then make sure kita klik ni lah kamera utama ni, make sure dekat scene ni dia akan keluar senarai source yang dah ada. Sekarang ni kita nak tambah kita nak tambah text kan. So kita klik kat situ, klik simbol tambah and then klik text GDI plus. Okay. Kalau kita nak guna text yang dah ada, sebelum ni kita dah guna, kita klik add existing saja. Kalau kita nak create new one, okay, kita klik situ, mungkin kita boleh namakan any text. Okay, contohnya text kamera utama. Okay, klik OK, dia akan keluar option ni properties dia, and then kita boleh masukkan text kat sini. Okay, untuk jimatkan masa mungkin saya copy lah text daripada mana-mana. Ya. Sekejap, saya copy daripada internet. Okay, so saya pun paste dekat sini. Okay, so kita boleh select font. Klik saja select font. Font ini apa yang kita nak. Okay, ini kena test try and error lah. Masing-masing. Lepas tu dia punya font pun kita boleh setting. Nak besar mana. Klik OK. Itu terlalu kecil sangat. So kita kena play around lah dekat sini. Kita kena test kan. Okay, kecil juga. Kita besarkan lagi. Okay. And then dekat sini, dekat bawah ni perhatikan ada dia punya color dia. Text color apa? Contohnya kita nak select text ni warna kuning. Klik OK. Klik OK. And then dia ada color background dia. Okay, select color. Mungkin background kita nak background warna hitam contohnya. Klik OK. Alright. Background opacity asalnya by default kosong. Kita increasekan contohnya 100%. Alright, dia punya alignment left. Okay. Yang ni boleh try lah, boleh explore masing-masing. So kita tekan OK. So sekarang ni dekat text dekat atas ni keluar dah. Cuma dekat sini text dia kosong saja. Dia text yang fix lah. Dia tak bergerak. So macam mana kita nak gerakkan text ini? Okay. So kita mungkin boleh align kat bawah ni sikit. Okay. So macam mana kita nak gerakkan text ini?
Dekat sini, dekat sources ni, kita right click, and then filter. Mungkin kalau saya laju bagi tahu, dekat teks ni sekali lagi saya ulang. Bila kita dah masuk teks tadi, sebenarnya kita boleh adjust dia punya teks dekat sini, tambah ataupun nak delete dekat sini. Okay. Cuma sekarang ni kita nak masukkan scroll punya function ataupun filter supaya dia bergerak. So kita klik text, lepas tu right click, filters, and then klik tambah. Okey, perhatikan dekat sini ada option untuk scroll. Tekan scroll, dia suruh namakan, klik OK je. And then kalau kita perhatikan sekarang ni speed dia kosong, so kita boleh increase lah speed dia. Nak laju mana kan? Okay, yang vertical speed ni kalau boleh jangan ganggu lah. Kalau tidak jadi pening. Dia jadi pening. So yang ni kita set sebagai kosong saja. Kita tak laju sangat, kita slow sikit. Okay, dah setting semua. Klik OK, close. Okay. So sekarang ni teks ni masih lagi tak boleh dilihat oleh kita punya audience kalau kita live streaming lah. So apa yang kita nak buat, sekarang ni kita nak transfer masuk ke kanan, tekan saja transition. Kalau kita nak hide teks ni, okey, dekat source ni, klik button simbol mata ni untuk kita hide, and then kita klik transition. Dia akan hide lah teks. Okey, dekat sini dia ada option untuk transition, fade, lepas tu fade 700 millisecond. Kita boleh control sebenarnya sini. Katakanlah kita nak buat transition ni slow sangat, so mungkin kita boleh masukkan 5000 contohnya. Maksudnya dalam masa 5 saat, okay, dia nak transition. Okay, contohnya, so dia slow je kan. Dalam masa 5 saat, baru dia tukar. So kita boleh setting lah dekat sini. Okay, any question? Ada soalan ke? Masa recording tu, kita kena tekan lah daripada scene 1 kepada scene 2 tu ke dia automatic? Macam mana? Kita boleh setting? Kita kena pilih lah. Itu sebabnya yang bagusnya kalau kita nak guna OBS ni, kalau boleh ada kalau boleh ada 2 skrin lah. Satu skrin untuk kita untuk tengok OBS, untuk kita kontrol ni. Lepas tu kita nak pilih scene, lepas tu kita nak adjust dia punya scene ni, nak tambah source dan sebagainya. Satu lagi untuk kita punya konten lah. Kita punya konten, contoh kita punya slide PowerPoint dan sebagainya kan. Tapi kalau kita ada satu skrin pun sebenarnya boleh buat. Maksudnya macam ni, kalau sebelum kita recording tu, kita kena siapkan semua scene tu kan? Lepas tu bila kita start recording tu, kita kena di scene tu kena tukar kita manually lah, tukar daripada kamera kepada scene 1, 2, 3 tu. Betul. Manually. Manually. Itu sebabnya kalau boleh ada 2 skrin. Tapi yalah, mungkin kita ada limitation juga kan, skrin mungkin tak ramai ada 2 skrin. So kita lepas kita record tu kita stop. Nanti dia save, dia pergi ke mana? Dalam OBS juga ke? Tadi saya dah explain tadi. Tak perasan. Dekat setting ni, klik dekat kanan bawah ni. Setting output. Klik output. And then recording. Output, recording. Ni dekat recording path ni. Sini lah. Macam saya sekarang ni by default dia store dekat videos. Okey. Nak ambil kat mana? Setting. Kat mana cari output tu? Bawah kanan bawah. Bawah, dekat setting. Setting. Setting, and then pergi ke output. Okay. And then tekan recording. Keep recording. Mana ada tekan recording? Ada ke recording? Tak ada. Recording lah.
Tak ada recording? Tak ada. Oh, recording. Okey. Mana recording? Ada atas tu. Tekan output. Tak sama. Dia output dulu. Tekan output ni. Mana? Dekat output ni, dekat output dia ada apa ni tab ni. Tak ada saya punya. Oh, output. Situ. Ada Keep kan? recording. Adalah keep recording. Okey, daripada output tu recording, okey. Recording pass. Recording pass, lepas tu Tengoklah dekat mana disimpan. tengok di mana disimpan. Kita pergi situ lah. Kita Kita tak boleh ubah ke? Kat sini boleh boleh tukar. ubah, dia boleh ubah. Kita tukar sini lah. Tukar dekat sini. Okey. Tapi sebab apa saya punya ni tak aktif Sepatutnya kita boleh tekan ni browse ni untuk kita cari folder mana yang kita nak simpan. Mungkin tak tahulah sebab apa Sepatutnya boleh you all sepatutnya boleh ni tekan browse ni. Boleh. Kita boleh. So masa Okey. kita browse tu kita boleh letak kat desktop ke apa-apa lah ya? Ya, boleh. Nanti bila kita tekan recording, kita stop recording, dia akan automatic save dekat desktop lah. Kalau kita pilih desktop. Okey, faham. Al, minta maaf. Tadi masa yang nak bagi teks tu berjalan tu macam mana ya? Saya tak tengok apa ni. Dah dapat teks dah okey. Lepas tu nak bagi dia berjalan. Filter. Sekarang tekan dekat text, right click. Okay. I want to filter already now. Lepas tu buat apa? Filter and then klik tambah ni. Okay, klik tambah. Pilih scroll. Pilih scroll. Oh, I see. Okay. Alright, dapat dah. Thank you. Okay, mungkin ada yang kata lah, bila kita guna satu skrin, mungkin susah untuk kita bila kita guna satu skrin, kita nak kontrol kita punya OBS lagi, lepas tu kita nak kontrol kita punya konten lagi kan. Contohnya kita tengah melukis ke, kita nak share apa yang kita lukis. So macam mana nak buat? Sebenarnya dekat sini, bila kita start recording ni, saya demo ni, bila kita start recording, dia akan ada button ni dekat sebelah kanan ni, tepi recording ni, dia ada button untuk kita pause. Okay, katakanlah kita nak prepare anything dekat kita punya content, so klik pause dulu, buka content kita, and then bila kita dah ready, kita sambung balik ni, lepas tu kita ni lah. Cuma yang ni mungkin akan ada hiccup lah dalam video tersebut. Dan bila kita recording, dia akan ada nampak hiccup sikit. Kalau kita nak avoid benda tu, okay, sebenarnya ada satu setting lagi yang kita boleh buat adalah menggunakan hotkey. Dengan kata lain, kita control kita punya start recording, stop recording dan sebagainya, kita guna keyboard je. Kita guna keyboard saja. Jadi dekat sini lah, dekat setting ni, dekat hotkey ni, okay, setting, kita pilih hotkey. Dekat sini dia akan senarai semua benda yang kita ada, yang kita dah setting ya. Contohnya apa tadi yang kita baru setting tadi? Kita baru setting tadi video durian. So kita nak tunjukkan scene video durian ni, kita boleh kontrol menggunakan keyboard. Okay. Contohnya kita bila tekan dekat keyboard, contohnya kita tekan nombor 1 contohnya. So automatik bila kita tekan 1, dia akan pilih scene ini, and then kita sekejap. Kita tak perlulah buka OBS setiap kali kita nak ni kan. Kita nak pilih scene, lepas tu kita nak record yang mana satu dan sebagainya. So semuanya kita guna keyboard. Tapi yang ni mungkin kena practice lah. Dia advance sikit lah. Key mana yang kita nak assign tu kita pilih sendiri ke ataupun memang automatic assign dah ni? Pilih sendiri. Dekat sini dekat sini hotkey ni dia akan ada option kat sini. Kita pilihlah di situ. Start recording, kalau saya dekat keyboard saya start recording ni 6 negatif. 6 negatif ni
bila saya klik je button tu, dia akan automatic, dia akan start recording. Bila saya tekan escape, dia akan stop recording. Kalau pause 6 lock, kalau unpause pun 6 lock juga. Jadi kena biasa. Cuma kena be aware, kalau kita guna keyboard untuk apa ni, sebagai kita punya hotkey, kalau tak biasa kita akan tersilap. That's why saya pilih dekat keyboard ni benda-benda yang saya jarang guna. 6 lock, macam F5, F1, 2, 3, 4, 5 semua ni kan. Jadi saya jarang guna. Saya nak type ke, saya nak search Google dan sebagainya, kita jaranglah tekan F6, F5 ni kan. Kalau kita guna contohnya ABC dekat keyboard, so mungkin kita akan tersilap tekan dekat keyboard, dia akan control kita punya apa ni, OBS. Itulah kena be aware lah. Okey. Ada soalan lagi ke? Assalamualaikum. Salam. Dr. Ismail kan? Saya nak tanya. Lepas recording tu kan? Lepas record, lepas tu dia masuk dalam mana-mana file yang kita nak lah kat browse tu kan? Lepas tu file tu dia akan jadi jenis file apa video ke apa? Sebab dekat saya punya laptop dia tulis MKV. Okey, dekat setting output, okey, dekat recording ni dia ada option dia. Nampak ada dekat sini? Sekejap. Sekejap. Saya pelik sebab apa saya tak boleh nak edit ni. Saya pelik juga ni. Dia sebab dekat sini recording format ni. Macam saya sekarang ni MP4. Kita boleh control kita punya format video tu. Okey. Okey, terima kasih. Alright. Ada lagi ke soalan? Okay, soalan Kak Ras tadi balik Kak Ras, macam nak gerakkan tekan filter lepas tu apa tertinggal. Okey, text dah type dah? Ada dah type? Ada dah, tak bergerak je. Okey, right click dekat text tu, dekat sources ni, right click. Okey, lepas tu? Pergi ke filter. Select filter kat bawah ni. Select filter. And then klik tambah. Tambah. Oh, tambah kat bawah tu. Oh, tambah bawah tu. Okey, lepas tu? Scroll. Scroll. Cari scroll tak jumpa. Okey. Lepas tu jangan dia punya speed ni. Dia punya speed ni boleh ajar. By default dia akan apa ni? Static dulu. So bila kita gerakkan sebelah kanan dia akan laju lah. Beres. Okay, nak tanya? Ya. Okey. Kan kata OBS ni tak perlu edit. Terus dia apa tadi? Terus dia boleh pancarkan. Tapi kalau kita nak edit macam mana? Nak edit, contohnya editnya kita nak kerat. Kalau nak kerat kita kena guna software lain. Sebab itu apa ni, OBS ni kita kena preparation tu penting. Kita prepare sebelum recording. Lepas record tu kita tak perlu fikir apa dah. Kita dah publish lah. Kalau kita tergagap-gagap cakap kita nak delete part tu. Kena guna software lain lah. Maksudnya untuk kita cut tu kan. Maksudnya dah final. Masuk dalam OBS ni dah final, dah cantik dah kita cakap tu Sekejap, yang tu maksudnya kita nak record asing lah video tu. Kena record asing kenapa tak guna OBS sebagai medium untuk kita record video? Sebab tak boleh edit. Okey. Boleh juga. Katakanlah video durian ni kan. Kat mana video durian kita? Sekejap saya delete ni dulu. Boleh juga tapi yang ni kita tak biasa buat tapi boleh lah buat. Katakanlah sekejap. Kenapa tak keluar ni? Okey dah. Katakanlah video durian ni kan. Kita katakanlah ada setempat kita nak kerat kan.
Okey, mungkin kita start recording dulu. Kita start recording. Okey, kita start recording. And then katakanlah at certain point tu kita tak nak kan, kita tak nak masukkan dalam kita punya recording. So kita sekejap. Saya punya komputer hang. Okay, kita start recording. Lepas tu kita play je lah video kat atas ni. Kita pause dekat sini. Lepas tu bila kita nak ambil balik video tu, kita start recording balik. Faham tak Kak Intan? Cuba tunjuk. Tunjuk ah. Contoh, Kenapa yang cakap sekarang jadi bergema ni? Kenapa yang tadi tak gema? Dia jadi dengar suara kita balik ni. Orang lain macam ni? Okey, tak ada apa-apa. Okey je. Okay, start recording. Katakanlah kita tak nak bahagian ni kan, kita pause. Tapi video kat atas ni still go. Okay, lepas ni kita nak start balik. Kita klik balik start recording. Sorry, saya silap. Sebabnya klik dekat pause tadi. Kita start recording. Okay, katakanlah start bahagian ni kita tak nak kan. So kita pause. Okay, start daripada sini kita nak balik video ya. Kita start recording balik. Tapi nanti dia berjumpa tu, transition dia tu kerah dia dah alih. Itu dah masalah dia. Itu masalah dia. That's why. Maksud kita Adobe itu dia lembutkan tak? Betul. That's why OBS ni bukan untuk kita edit punya video. Dr. Al. Ya. Itu video yang kita dah letak video. Kalau kita nak buat rakaman ni macam Aldo cakap tu, nak rakam tu tekan apa? Tadi lah. Nak OBS. Ni dekat sini, dekat mana kamera utama ni kawan. Kamera utama. And then kita masukkan kamera kita. Kamera untuk kita catch video kita. Mana tu? Saya dah buat 1, 2, 3 scene. Jadi entah apa-apa dah scene. Tak tahu scene mana dah. Scene mana untuk kamera utama? Keluar perkataan kamera tu. Macam mana? Macam mana awak ada kamera utama perkataan tu? Kita masukkan lah ya? Buat sendiri. Kita edit lah. Dekat sini kita boleh edit nama dia ni. Right click dekat scene ni. Rename. So kita tak nak nama apa kita nak. Bergantung kepada scene tu. Okey, lepas tu kita nak rakam kita. Macam mana nak munculkan muka kita kat situ? Tadi kawan, contohnya kita nak masuk dekat kamera utama ni, scene kamera utama. Dekat sini, kita tambah dekat sini. Ni, dekat video capture device. Cuma mungkin semua tak boleh tambah sekarang ni sebab you all punya kamera sekarang ni digunakan oleh Webex. So OBS tak boleh nak rampas kamera tu. Mungkin lah. Cuba try. Dapat tak? Boleh tak ambil you punya webcam? Rasa tak boleh. Kena dengar dengan telefon baru boleh buat. Kalau you all ada secondary camera USB kan, boleh buat. Macam saya ada 2 kamera. Boleh. Betul. Kalau guna yang lain tu boleh. Sebab dia tak boleh rampas kamera orang lain. Macam saya buat image tu kan, yang saya kata tadi kan, bila saya buat dalam satu scene, dia macam bertindih-tindih Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, dia bertindih atas gambar-gambar tu. Sekejap. Maksudnya, sekejap. Katakanlah mata kita tu tutup. Macam yang mana? tak nak tutup kat mata dia tu. Yang tak nak nampak tutup kan dekat mata kalau jadi banyak-banyak kan. Tak, macam saya nak 3-3 gambar tu. Tak tahu sama ada kena masuk setiap gambar satu scene ke ataupun boleh satu scene 3 gambar terus. Tapi bila saya buat untuk satu scene, dia bertindih-tindih jadinya. Okey, kita boleh organize lah dekat scene tu. Contohnya saya masukkan scene image ni. And then saya nak masukkan image durian tadi mana? OBS source. Saya nak masukkan ada 3 gambar ni. Saya pilih 3 gambar ni and then saya drag masuk ke sini. Ada 3 gambar kan? Betul.
Jadi bertindak-tindak macam ni, betul? Betul, betul. Lepas tu kita nak buat apa sekali? Tak, saya nak Susun je lah. define satu-satu lah sebenarnya. Kalau satu-satu saya, oh dia jadi macam ni je. Tak, depend pada kita lah. Kita nak buat macam mana. Katakanlah, okey, sekarang ni saya nak buat recording, saya ada 3 gambar. Betul. So, tiga-tiganya saya nak buat apa Saya ni? nak pancarkan satu-satu. Sekejap, saya try buat. Saya try demo. Sekarang ni image tu saya letak dekat center. Okey, yang ni pula saya center juga, saya fit to screen. Okey, image yang ketiga juga saya nak fit to screen. Ni transform, fit to screen. Okey, so sekarang ni saya ada 3 image tapi dia bertindak ni. Apa dah? Betul. Betul. Okey. So sekarang ni saya nak masukkan, saya nak buat recording. Katakanlah saya masuk kamera satu sini. Saya masukkan kamera satu. Saya masukkan kamera dekat scene image ni. Video capture device. And then saya akan pilih Fantex tadi lah, kamera saya. Okay, so saya akan kecilkan kamera ni, mungkin saya letak dekat bawah ni. Okay, so sekarang ni, bila saya pindah dekat sebelah kanan, okay, nampak gambar ni saja kan? Betul. Okay, so sekarang ni saya nak display image lain pula. Saya tutup lah yang image yang kat depan tu. Ya. Okay, saya tutup yang tu. Dekat sini, nampak tak? Saya transfer ke sebelah kanan. And then yang ni saya tutup yang tu pula. Saya nak buka yang last sekali, transfer ke kanan. Boleh? Yang ni maksudnya mata gitulah ya. Kalau macam ni mungkin kita kena play around dengan hide button ni lah. Yelah. Kalau kita nak buat scene asing pun boleh juga. Satu image tu satu scene. Boleh juga. Lagi kurang confuse lah. Ya, betul. Kita boleh namakan, tapi dia akan jadi banyak scene. Image video macam video show PowerPoint terus tak boleh? Kita buat scene tu, kita buat PowerPoint tu terus. Boleh, okey. Yang tu mungkin soalan yang ramai nak tahu. Macam mana kita nak share slide PowerPoint kita? Okey, katakanlah kita buka satu slide PowerPoint. Okey. Sekejap. Ataupun okey. Contoh slide ni. Slide sulit sebenarnya saya. Slide Dr. Saiful lah kita letak. Apa tak keluar? Okay, so sekarang ni, slide ni, kita buat slideshow dulu. Sekarang ni saya ada 2 screen kan. So sekarang ni saya kena flip dulu screen ni. Saya kena flip ke screen yang sebelah kiri. Okay, sekejap. Display setting, saya akan swap dulu. Okay, yang ni saya nampak dekat satu screen dan satu screen lagi memang full punya slideshow. So yang ni saya akan tutup yang ni. Okay, saya akan tutup. Ya. Okay, so sekarang ni kita nak masukkan slideshow kita ke dalam OBS ni. Okay, so sekarang ni kita nak masuk slideshow. Okay, kita buat create satu scene yang asing. Okay, slideshow kosong lagi source dia. Sekarang ni kita tambah. Nampak ada banyak option ni. Kalau kita nak pilih untuk slideshow, pilih window capture. Okay, kita tambahkan slideshow satu contohnya. And then kita klik OK. So dia ada option dekat sini, window yang kita buka dekat kita punya komputer ni. So dia akan keluarlah option. Salah satu optionnya adalah window PowerPoint slideshow tadi. Okay, kita klik OK.
Okey, so sekarang ni mungkin saya nak masukkan sekejap. Mungkin saya nak masukkan satu apa ni kamera kecil kat sini. Okay. So klik je simbol tambah and then video capture device, add existing punya kamera. Saya pilih Fantab. Okey. So saya akan kecilkan video ni dekat bawah ni. Okay. So bila kita nak buat recording, kita transfer ke sebelah kanan. And then kita control je lah screen dekat sebelah kanan kita, screen satu lagi. Okay. Yep. Oh tu tekan transition ke apa? Transfer ke kanan tu? Ni transition ataupun fade. Kalau transition dia macam cepat sikit, tapi fade ni dia slow. Depend pada setting kita. Maknanya bila kita pilih scene tu, kita kena transition lah every time kita nak tukar tu. Betul. Okay. Tapi saya dah ada dekat keyboard ni, saya setting dah. Simbol plus dia akan flip. Dia akan tukar. Preview dalam program. So tak perlu klik transition ni. Okay. Ini ya. Okey, ada soalan ke? Kalau kita nak save video yang kita dah record tu, lepas tu kita nak boleh hantar kod Telegram ke WhatsApp ke, yang tu yang kalau kita nak save tu as apa, MP4 ke MOV? Biasa MP4. MP4. MP4 ni macam JPEG lah. JPEG ni dia universal, dia boleh pergi ke banyak platform. Okey. Cuma kena be careful MP4 ni, okey, dia ada amaran kat sini. Kalau kita tengok output recording, nampak tak warning dia ni? Warning, recording save to MP4 ataupun MOV will be unrecoverable if the file cannot be finalized. Maksudnya, kalau kita record video, tiba-tiba di tengah-tengah kita buat recording tu crash komputer kita. Jadi semua recording start daripada minit pertama sampai dah waktu crash tu, memang dia tak akan boleh save. Itu masalah dengan MP4. Tapi so far saya tak nampak itu masalah besar lah. Okay. Kalau kita guna, kalau nak make sure kita punya, contohnya event yang penting lah. Kalau event yang penting, memang kita perlukan recording tu, better jangan pilih MP4 lah, ataupun MOV. Kita pilih format yang lain. Supaya kalau komputer kita crash pun, dia still ada data untuk kita untuk recording. Dan kemudian kita boleh convert ke MP4 lah. Tapi bagi saya itu bukan masalah besar. Okey. Saya tak tengok chat lah. Mungkin kalau ada tanya dekat chat. Ada tak siapa-siapa boleh bacakan chat Dr. Nick? Ya, Ada tak siapa-siapa tanya dekat chat lah sebab saya tak tertengok chat. Diorang ni kena try and error sebenarnya OBS ni. Kena rajin lah. Kena rajin. Dia memang mula-mula memang kita akan rasa awkward, rasa macam pelik dan rasa tak selesa. Tapi lama-lama bila kita dah biasa kan, memang best lah OBS ni. Saya punya salah satu channel YouTube, bukan nak promote tak perlu subscribe pun. Tapi saya punya salah satu YouTube channel saya, memang boleh dikatakan semua video dalam YouTube channel saya tu, saya pakai OBS. Ni, dalam YouTube channel saya ni memang semua pakai OBS. Memang bagus lah sebab bila kita record, lepas record tu kita tak perlu fikir dah dari segi editing. Dr. Najib tahulah, suffer ni editing post production kan. Kadang-kadang kita edit kita edit 3 minit, 5 minit video pun kadang-kadang habis masa seminggu kan. Tapi bila kita dah siap
recording semua, bila dah set editing, tak ramai pun tengok video. So, sedih sangat So that's why saya prefer OBS lah, tak perlu fikir pasal editing post production. Okay, ada soalan? Yang masukkan background lagu tu kan, kita ambil dekat source tu ada apa ya? Source audio, kita masukkan sama ada media. Sebab saya pun sebenarnya tak biasa guna background music tu. Saya rasa masuk bawah media source. Media source. Kita try media source, klik new, media source 2. Dia masuk ke MP3. Boleh MP3? Media source lepas. MP3 boleh. Media source. Nanti dia akan masuk dalam background tu lah ya? Dia akan masuk background. Cuma kita kena test lah dari segi dia punya kekuatan dia. Macam saya ni kan, NZ Durian ni, dia punya MP, sekejap, mana tadi? Saya masuk kat mana tadi? Media source 2 ni kan? Yang ni lagu Durian ni. Lagu berkaitan dengan durian. Kita tengok dekat sini. Dia terlalu kuat ni suara dia. Jadi bila kita rekod, suara lagu ni terlalu kuat. Jadi kita kena turunkan sikit dia punya volume dia. Okay, bila kita ni cara kontrol dia lah. Kalau kita nak buat background ni slow-slow je, so dia punya sound ya. So kita kontrol dekat sini. Jadi kita test lah. Bila kita rekod, kita test dulu sebelum kita rekod full punya. Dr. Al, video yang diproducekan dalam OBS ni biasanya untuk masuk dalam YouTube, kalau yang tidak stream tu, Dr. Al convert dia ke MP4 dan upload ke YouTube ke macam mana? Ataupun terus buat stream macam tu? Saya sebenarnya jarang sangat lah saya stream. Saya biasanya saya rekod pakai OBS, baru saya upload ke YouTube. Format MP4 jugalah? MP4 ya, MP4. Dia punya produk tu cantik tak? Kadang-kadang macam ada blur setengah-setengah. Okey. Okey lah. Provided kita punya source ni. Kita punya source ni kena make sure kalau kita pakai kamera, make sure kamera kita full HD lah. Janganlah kamera yang low quality kita nak expect OBS produce good quality kan. Dekat source ni kita kena make sure kita masukkan source yang good quality. Dan OBS dia akan based on kita punya setting, biasanya kita setting input dengan output tu sama. Dekat mana? Dekat sekejap. Dia ada setting dia untuk kita ni dekat sini. Base canvas resolution full HD, kita punya output pun kita nak full HD. Kita make sure sama lah. Kalau kita letakkan contohnya HD saja, bukan full HD 720 punya ni, dia akan low lah quality output. Tapi kalau kita setting dua-dua tinggi, lepas tu kita guna pula sources yang tinggi dia punya resolution dia, so insyaAllah dia punya output pun sama, high resolution juga. Satu lagi, dari segi kamera tu, kalau webcam adakah okey ataupun kita kena guna high end punya kamera juga, ataupun boleh guna telefon ke macam tu? Webcam ni it depend lah, sebab webcam ni dia ada yang HD punya, dia ada yang standard resolution punya. Macam saya pakai sekarang ni, macam yang Prof Karim pun pakai adalah C922 Logitech. Yang tu yang standard yang ramai orang recommend lah. Macam kamera saya ni pun ada yang satu jenama lagi, Fantech. Fantech ni murah sikit tapi dia punya quality pun drop lah banding dengan Logitech tu. Tapi untuk pakai OBS, especially untuk live streaming, kalau boleh pakai yang memang dedicated untuk webcam. Contohnya C922 Logitech lah. Memang dia dedicated, dia punya kamera tu untuk buat live streaming untuk webcam. Okay, kalau kita pakai Canon mirrorless camera ke ataupun
jenama-jenama lain yang mirrorless camera boleh. Tapi kadang-kadang sebab dia punya setting tu bukan untuk live streaming, bukan untuk apa ni? Untuk webcam punya function. Jadi kadang-kadang dia akan menyebabkan OBS tu crash. Ada juga kalau kita guna high end punya device, masuk dalam OBS dia tak boleh handle. Depend kepada mission kita guna jugalah. Yang doktor guna sekarang ni webcam ke kamera? Webcam. C922 Canon. C922. Apa dah? Ya. Tak apa. Tak apa. Ada 2 kamera sekarang ni. Ni. Kalau C922 tu satu option lagi C920 lah, murah sikit. C920. Kalau dekat USM sekarang ni kita ada satu lagi yang Logitech yang 3,000 lebih. Yang VVT punya. Tu lagi dapat. Sebenarnya kalau you all try beli yang China pun okey. Kalau tengok review yang beli under 100 pun sebenarnya okey kalau tengok spek dia. Tak perlu beli yang 3,400. Unless memang full out nak buat video macam Dr. Al boleh lah. Hello. Dr. Al nak tanya. Nak tanya luar pada topik OBS ni boleh ke? Boleh, sila. Kalau kita, sebab saya video nak edit pun tak berapa ni lagi. Biasa nak guna software ke apa untuk video editing user friendly lah. OBS lah. Boleh Guna buat OBS lah editing senang. OBS untuk editing tak apa-apa. Sebab dia limited function untuk editing. Maksudnya tak perlu edit lah. Pakai guna ABS terus. Bukan sebab kan source kan nak masuk video kita yang ada tu tak edit. Kena edit lah dulu kan. Barulah tak payah ni lah. Cuma saya video editing tu yang software yang friendly lah. Maknanya sekadar nak cut gitu je kan? Nak cut, lepas tu ialah biasanya nak cut lah. Sebab saya kita record video tu raw kan, banyak panjang lah apa yang nak cut lah biasanya. Kalau nak cut copy kita tak perlu guna yang canggih-canggih kan? PowerPoint pun boleh ke? PowerPoint. Saya guna PowerPoint je. Apa yang biasa orang guna Dr. Nick yang apa ni? Okey, kalau anak-anak saya semua guna phone je. Guna phone je. Guna phone cukup dah. Sekadar nak cut paste. Apps apa ni? Unless you nak buat macam-macam interaction ke apa ni, transition yang tu memang perlu guna Premiere kan. Tapi kalau sekadar kita nak cut, nak transition dia simple-simple, guna sebenarnya open source banyak. Kadang nak guna komputer lah. Kalau video tu, kalau guna komputer, kalau video tu daripada phone, you guna built-in editor je. Kalau contoh iPhone guna iMovie je, cukup dah. Kalau Android saya rasa banyak lagi open source apps dia. Banyak video yang kita record daripada depend pada how deep you want to edit the video lah. Dan kalau dekat ni yang dekat apa desktop lah, kita nak dekat komputer yang senang-senang guna. Kalau pakai iMac, pakai ni je iMovie macam Dr. Wan Faiziah komen dekat ni. Ataupun ada juga pakai Filmora. Filmora pun mudah juga. Dan dia tak berat sangat kan. Apa dia? Filmora? Filmora dekat chat ni Dr. siapa sebut ni? Hafizan. Open source tu kan? Free kan? Filmora tu. Filmora, okey. Terah. Tapi kan, kalau ada komputer yang advance, pakai tu je Premiere Pro. Premiere Pro depend kepada you punya spek lah, komputer spek tu. Takut tak boleh handle. Jadi Adobe tu boleh ke? Adobe boleh. Adobe Premiere perlukan high spec komputer. Ya, komputer USM je lah. Takut tak cukup lah. Komputer USM tambah SSD, upgrade RAM boleh lah. SSD kena ada graphic card, at least i7 lah, preferable.
Kalau rasanya kalau desktop komputer USM i3 lah kan Al. i3 tak lagi lah. Sedih sikit lah. Okay. Boleh tapi sakit hati lah edit video guna slow komputer. Lah jadi tak semangat. Okay. Tiga soalan 420 dah. Dekat chat saya ada post satu apa ni borang kehadiran ni. Mungkin boleh isi dan insya-Allah. Al tak dengar Al. Tak dengar? Tiba-tiba suara slow sikit lah. Baik. Apa tiba-tiba? Hello. Okey dah sikit, okey dah. Dekat chat saya ada bagi apa ni borang kehadiran, mungkin boleh pakai isi ya. Ada lagi ke soalan? Ada tak Al yang buat guna yang tunjuk kat video tu yang guna apa tu blackboard yang tulis-tulis tu susah ke nak buat? Yang tunjuk dalam video tu dalam grup WhatsApp. Boleh tulis-tulis tu. Dia panggil apa ni? Dia panggil lightboard. Yang tu saya buat sendiri. Lightboard. Kejap. Tunjuk Yang tu senang ke susah? Yang tu kena buat sendiri. Nampak tak kamera saya sekarang ni? Yang dekat ni, kamera ni kecil ni. Okay. Dekat kamera Webex kan? Lightboard tu kalau jenis DIY boleh buat sebenarnya. Kena order barang lah daripada Shopee. Kena order barang. Mungkin Al boleh share lah. Kalau nak buat jenis studio dekat PPSK boleh. Kalau suka DIY boleh buat. Ingatkan dekat OBS tu buat. Lightboard tu. OBS ni boleh buat. Tak faham. Kami ada order tak? Mungkin nanti Al boleh share barang-barang yang perlu di order ke Shopee. Lightboard Dan boleh je tunjuk cara nak buat. Ada lecturer kat Penang jual. Untuk lightboard tu. Tanya Nik Fariza dia buat sendiri je. Buat sendiri. Saya buat sendiri je. Tapi saya tengah apa ni? Kurang mic. Okay. Tak dengar. Kan jauh sikit daripada mic jadi tak dengar tadi. Sekarang ni dengar tak? Kuat. Okey, saya sebenarnya terlibat dengan satu jawatankuasa bawah TNC, jawatankuasa untuk tengok keperluan pensyarah dari segi fasiliti, dari segi training dan sebagainya. Jadi one of the thing yang kita tengah cadangkan sekarang ni adalah untuk wujudkan satu center lah untuk recording setiap macam studio lah. Setiap kampus dekat Penang ada dah, bawah CDAE memang ada studio yang komplit. Tapi dekat kampus engineering dengan kebangsaan ni kita tak ada kan. Kalau ada pun yang macam yang dedicated untuk school sahaja kan. So sekarang ni kita tengah promote supaya universiti sediakan satu center lah dekat setiap kampus supaya semua boleh guna lah fasiliti tersebut. So mungkin salah satu fasiliti yang kita nak propose adalah penggunaan lightboard lah. Lightboard ni kalau kita biasa dengan Khan Academy kan. Khan Academy biasa dia guna video, dia guna lightboard. Sangat interaktif dia punya penyampaian kan. Okey, ada soalan lagi ke? 4.25 dah. OBS ni memang dia kena try and error. Dia kena biasakan diri barulah kita boleh make use lah software tu. Kalau kita sekadar tengok benda ni sehari lepas tu kita biar je, mungkin kita tak boleh nak grab betul-betul lah. So at least nanti masing-masing buat latihan at least untuk recording saja. Saya tak share lagi macam mana nak streaming. Sebab ada juga yang request untuk buat streaming kan. Sekejap saya mungkin tunjuk dalam masa 5 minit lagi. Untuk streaming, sekejap. Untuk streaming dekat sini, dekat setting ni. Okey, ni dekat setting bawah stream dia ada dekat sini stream key ni. Jadi masing-masing kena ambil lah stream. Saya tak boleh show sebab benda ni sulit kan. Saya punya YouTube ni. Okey, pilih YouTube. And then stream key ni ambil dekat YouTube masing-masing. Dekat YouTube live bila kita buat setting untuk live tu,
dia akan ada stream key. Okey, dia akan tunjuk stream key. And then kita copy yang tu, kita paste kat sini. So setiap kali kita nak buat live, dia akan automatic sambung link dengan kita punya YouTube channel lah, ataupun Facebook Facebook live kita. Itu je setting untuk ni. Cuma untuk kita setting dari segi lag video, biasanya kalau orang pakai OBS ni masalah lag lah. Masalah lag video. Kita bercakap lama dah. Audien kita 30 saat lepas tu baru dengar kan, baru dapat tengok apa yang kita sampaikan kan. So yang tu ada setting-setting yang nak kena buat lah, bergantung kepada capability machine masing-masing, capability komputer masing-masing. Yang tu mungkin ada discussion yang khusus lah, kita kena bincang lah, kalau siapa-siapa yang serius nak buat live streaming menggunakan OBS. Okey. Ada lagi Dr. Nick? Dekat komen? Dekat chatbot ada lagi ke soalan-soalan mungkin yang tak jawab lagi? Okey kot. Dekat chatbot tu mungkin saya ada post attendance so masa-masa boleh isi lah. Alright, ada lagi ke soalan? Kita 4:30 dah ni. Okey, saya rasa kalau tak ada apa dah, saya ucap terima kasih kepada semua yang sudi meluangkan masa bersama pada petang ini. Saya minta maaf mungkin cara penyampaian mungkin tak berapa elok dan sebagainya. Dengan preparation mungkin sangat limited. Yang penting kena buat, kena practice. Okey, cuba rasa sendiri buat video macam mana menggunakan OBS. Lepas tu keep improving from time to time. Okey, guna kepada sesiapa yang nak guna OBS untuk hasilkan konten untuk MOOC challenge, boleh terus buat insya-Allah. Okey, kalau ada sebarang soalan boleh tanya dalam grup grup yang kita buat tu. Mungkin kita akan maintain dalam masa 2 minggu mungkin. So insya-Allah saya akan sentiasa tengok chat dekat WhatsApp group tersebut dan saya akan respon lah. Okey, kalau ada sebarang soalan yang mungkin saya boleh respon. So deadline untuk MOOC challenge adalah 16 September kan. 16 September mungkin kita boleh pulun lah beberapa hari yang tinggal ini. Saya minta maaf kalau ada sebarang kekurangan. Terima kasih atas perhatian semua. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.